al-umur fi hilli masail al-faraid. Ini adalah antara benda yang sangat penting lah ya, kalau kita nak selesaikan masalah faraid. Baik, nabda al-an, kita boleh mulakan. Walaupun ramai lagi yang tak ada, tak apalah ya, sebab malam ni kita anggap macam tutorial sajalah ya, jangan terlalu formal sangat. Fanaqul bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. InsyaAllah يعني نواصل ما توقفنا في محاضرتنا في المساء. Kita sambung apa yang telah kita tangguhkan pada waktu petang. Nanzur qalilan ila ashabi as-sulusain ya. Kita tengok dulu pewaris 2/3 ya. Jadi 2/3 ni sebenarnya waris-waris 1/2. Wa nafsu al-warathah. Afrad min warasa an-nisf. Mereka adalah daripada waris-waris 1/2 illa ataupun setengah tu dipanggil ma'ada, kecuali seorang saja yang tak dapat 2/3 daripada waris-waris 1/2. Siapakah dia? Anak-anak? Yang asalnya dia dapat 1/2 tapi bila 2/3 dia tak dapat. Yang lain tu semua dapat. Naam, zaujun. Ahsanti Bazila, syukran laki. Jadi zauj saja, suami saja yang mana paling banyak dia dapat adalah 1/2 Jadi yang lain tu semuanya adalah waris 2/3. Cuma bezanya ialah kalau 1/2 ditulis bintun, bintun. Tapi dekat sini bintani fa aksar min auladi al-mayyit. 2 orang anak perempuan ataupun lebih daripada anak si mati. Jadi dia perlu 2 orang atau lebih lah wujud al-musyarakah, itu yang paling penting dan dia tidak ada apa mu'assib. Adam wujud mada mu'assib lahunna dia nak adik-beradik ramai tetapi bukan adik-beradik lelaki. Ni Adam, mana Adam? Mana Adamun? Di makna ghairu mawjud, ghairu mawjud. Syaratnya tidak ada mu'assib. Siapakah mu'assib? Ibnu al-mayyit. Itulah anak lelaki si mati. Sebab kalau ada anak lelaki maka anak lelaki ini akan mengasabahkan anak-anak perempuan. Jadi anak perempuan bila ada anak lelaki, dia akan menjadi asabah bil ghair. Anak perempuan akan jadi asabah bil ghair. Anak lelaki, dia memang asabah bin nafsi. Dia dengan sendirinya jadi asabah, dia tak ada masalah. Tapi bila anak perempuan kalau tak ada anak lelaki, dia dapat qada. Ashabil furud, dia dapat qada. Tapi bila ada anak lelaki, maka dia jadi asabah dengan sebab anak lelaki. Fahimtum ayuhal abna' wal banat? Nahnu qad qararna hadha miraran mutakarriran. Kita biasa ulang-ulang benda ni. Harapnya insya-Allah anak-anak akan yatarassakhu fi azhanikum insya-Allah. Harap-harapnya benda tu akan adalah ataupun kita panggil terukirlah di dalam di dalam minda anak-anak. Jangan lupa sama sekali. Baik. Naam. Wa hunaka dalil, macam biasalah fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna sulusa ma tarak, wa kadzalika hadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi qada li Sa'd bi sulusain min tarikah abihima. Yani bint Sa'd bin li bintai Sa'd. Ustaz pun tak, rasanya bukan Sa'd bin Abi Waqqas ni Sa'd yang lain ni. Nanti Ustaz tengok baliklah. Nah, baik. Hadhihi yani amsila at-tatbiqiyah. Kita tengok sekali lagi. Bintain, ibnu, ibn. Fanu'ti li bintain sulusain wa ibnu ibn asabah. Asal masalah min kam ayyul abna' wal banat. Asal masalah daripada berapa? Min salasah. Kenapa salasah? Senang saja sebab di satu saja ni 3 Jadi benda nombor yang terkecil yang boleh dibagi dengan 3 lah. Nombor 2 pun tak boleh, nombor 1 pun tak boleh. Naam. As-sulusain min salasah kam? Macam mana cara nak kira? Sulusain min salasah. 2/3 daripada 3. Maksudnya 3 bahagi dengan 3 kali 2. 3 bahagi 3, 1 kali 2, 2. Jadi kalau ada 2 dan anak perempuan 2 orang, tak ada masalah lah Tak perlu kali, tak perlu tambah apa-apa. Maksudnya seorang akan dapat 1, kemudian 3 tolak 2 tinggal lagi 1, yakunu asabatan li ibnu al-ibn. Ini akan jadi asabah kepada ibnu ibn. Kalau si mati ada 100
23,000 berapa anak bahagian bintain dan juga ibnu ibn, ibnu ibn, naam, sahih. Berapa bahagian mereka? 41,000 setiap seorang. Ya, setiap seorang dapat 41,000. Okey, sahlun jiddan jiddan. Ya, senang sahaja. Baik. Ustaz pun tak nak lama-lama lah ya, sebab ada lagi as-sulus, summa as-sudus, summa sulus al-baqi. Sangat penting. Baik. Summa binta al-ibni. Kenapa binta al-ibni? Sebab dia mudhaf. Ni mudhafun ilaih. Falizalika naqul binta, kita tak kata bintani al-ibni. Binta al-ibni. Binta al-ibni fa aksar. Naam. Baik. Wa tarisani sulusain bikam syurut bi syartain, dengan dua syarat. Yang pertama, macam anak perempuan tadi, ada wujud mu'assib. Maksudnya tak ada masalah musyarik, sebab dia memang perlu kepada musyarakah. Musyarakah ni maksudnya adik-beradik perempuan yang setaraf dengan dia lah. Kalau dekat sini cucu daripada anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, maka dia perlu kepada cucu perempuan daripada anak lelaki yang lain lah. Maksudnya 2 orang atau lebih, barulah mereka mendapat 2/3. Cuma jangan ada ibnu ibn. Jangan ada ibnu ibn. Ya, ini nakul madza adam wujud mu'assib. Adam wujud mu'assib lahunna. Jangan ada orang yang mengasabahkan mereka. Baik, dan yang kedua, apa syarat yang kedua anak-anak? Syarat yang kedua ialah jangan ada yang lebih tinggi. Iaitulah siapa dia? Iaitulah walad al-mayyit. Maksudnya anak yang lebih dekat lah kepada si mati daripada bintu al-ibn. Jadi kalau masalah tu bin ibn ibn, ibn 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 contohnya kan, maka syaratnya ialah tidak ada ibnu ibn, tak ada bintu ibn. Faham tak anak-anak? Faham tak? Kalau dalam masalah tu dia ada macam ni. Dia ada bintu, dia ada bintu ibn. Ibn. Ini sebagai contoh Okey, ada 2 orang, bintu ibn 2 orang. Jadi syarat dia ialah jangan ada yang lebih tinggi daripada dia. Contohnya kalau si mati meninggalkan bin ibn. Okey, bin ibn. Maka 2 orang ini tak dapat lagi 2/3. Tak dapatlah 2/3. Sebab apa? Sebab ada yang lebih tinggi daripada dia. Fahimtum ayuhal abna wal banat? Fahimna. Baik, alhamdulillah. Jadi adam wujud waladun lil mayyit zakaran kana am unsa a'la minhuma. Ini sangat penting. Yang lebih tinggi pangkatnya berbanding dengan dia. Kalau dalam masalah ni, kalau binta al-ibni, maka syaratnya tidak ada ibn dan juga bintun, sebab mereka lebih dekat dengan si mati. Dalilnya pun sama macam tadi, iaitulah kias kepada binta ni, binta ni ataupun banat. Naam. Wa al-misal mislu hada, bintu ibn, kemudian ada syakik sebagai contoh. Fanu'ti li bintai al-ibni sulusain wa syakik asabah. Sama saja. Aslul masalah min salasa, as-sulusain min as-salas isnain, kullu wahidatin minhuma sahmun, setiap seorang dapat satu saham, wa baki sahmun wahid takunu li syakik. Ada satu saham lagi, maka diberi kepada syakik. Cuma nak kira je lah ya. Kalau ada 96,000, berapa setiap orang anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dapat? Dan berapa bahagian syakik? 32. Naam, ahsanta ya akhi. Syukran Akram. Terima kasih Akram. Akram bersuara barulah ada dengar suara anak lelaki. Daripada petang tadi tak ada suara dengan anak lelaki, semua perempuan yang jawab. Baik. Sahlun jiddan. Sahlun jiddan. Tak susah pun ya. Cuma sekarang ni kita nak tengok syarat dia. Itu yang sangat penting. Bila kita hafal syarat dia, fatakun yani sahlun fi hilli hadhihi al-mas'alah. Baik, summa as-salis, yang ketiga siapa dia? Ukhtani asy-syaqiqatani. Kenapa tak dibuang nun ni anak-anak?
tadi kita kata binta al-ibni. Hak ni al-ukhtani syaqiqatani. Siapa boleh jawab? Nak panggil sikit lah dalam bahasa Arab. Mafish? Tak ada orang yang boleh jawab? Okey. Ustaz boleh tunggu lama-lama sebab banyak lagi ni. Sebab tadi binta al-ibni itu dia adalah mudhafun ilaih. Dekat sini dia jadi apa anak-anak? Ukhtani asyaqiqatani. Dia jadi sifat dengan mausuf. Ni sifat. Saudara perempuan. Saudara perempuan ini apa sifatnya? Saudara perempuan kandung daripada mak ayah yang sama. Jadi kandung tu sifat dia. Bukannya kandung itu maksudnya kepunyaan saudara perempuan itu. Kalau mudhafun ilaih maksudnya kepunyaan. Contohnya saya roti, kereta kepunyaan saya, kereta saya. Ghurfatul mudir, apa tu? Bilik kepunyaan guru besar, ghurfatul mudir. Jadi bilik guru besar. Tapi bila kita kata al-qa'atu al-kubra, al-qa'atu dewan yang besar, bukan dewan tu kepunyaan besar. Jadi Ustaz dulu memang kelam kabut lah bab mudhaf ilaih dengan sifat dengan mausuf. Sebab tu Ustaz suka tanya kepada anak-anak, moga-moga ada faedahnya bila anak-anak membaca buku dalam bahasa Arab nanti. Baik. Naam. Fa ukhtani syaqiqatani huma aw hunna tarisna sulusaini bi kam syurut idza kana bintani bi syartin wahidin faqat binta al-ibni bi syartaini fa ukhtani syaqiqataini kam bi salasati asyurut, dengan 3 syarat. Syarat yang pertama samalah adam wujud muassib. Siapakah muassib kepada ukhtun syaqiqah? Iaitulah syakik. Jadi syakik ni kena tidak ada dulu. Barulah bila 2 orang ada saudara kandung perempuan, mereka dapat 2/3. Yang kedua anak-anak, adam wujud far'un waris lil mayyit. Mestilah tidak ada furu' waris si mati. Zakaran kana am unsa, furu' waris sama ada lelaki ataupun perempuan. Seperti apa? Ibnun bintun, ibnu ibn, bintu ibn, tidak ada. Adam wujud, adam wujud. Kena ingat ni, adam wujud. Mana adam wujud? Mana adamul wujud? Tiada. Ghairu mawjud, ghairu mawjud. La yujad, la yujad. Ataupun anak-anak nak ganti perkataan ni, ganti dengan perkataan la yujad, tidak ada. La yujad, tidak ada. La yujad, tidak ada. Adam wujud, ghairu mawjud, ghairu mawjud. Mereka tidak ada. Baik. Wa hunaka syartun akhar, satu syarat lagi ialah adam wujud aslun. Semuanya adam, Adam wujud muassib, adam wujud far'un waris lil mayyit, adam wujud aslun waris lil mayyit. Abun wa jaddun, abun wa jaddun. Naam. Hadha huwa al-ayah mimma tadullu ala irsihima sulusaini fa in kanata snataini falahuma as-sulusani mimma tarak. Fa in kanata snataini falahuma sulusani mimma tarak. Naam. Baik. Al-amsila syaqiqatain, ada 2 orang saudara kandung perempuan, al-akh minal ab. Kenapa kita tak masuk dekat sini ibn? Kalau masuk ibn, 2 orang ni tak dapat apa-apa lah sebab ibnun. Kenapa tak masuk ab? Sama juga. Kalau masuk abun, 2 orang ni pun tak dapat apa-apa. Sebab abun ni dia akan menghijab mereka. Kalau masuk syakik, tak boleh juga sebab syarat dia mesti tidak ada syakik. Kalau ada syakik, mereka tak dapat 2/3. Mereka bersama dengan syakik akan menjadi asabah. Sebab itulah yang paling maksudnya dekat dengan si mati tapi jauh, maksudnya kurang sikit darjatnya berbanding dengan syakikah, al-akh minal ab. Fa fi hadhihi al-mas'alah nu'ti li syaqiqatain sulusain 2/3 wa ta'sib au al-asabah takunu li al-akh minal ab. Asabah menjadi hak akh minal ab. Sama jugalah yang tadi. Sama saja cara penyelesaian. Jadi berapa ribu anak-anak? 36,600. Congak terus, berapa? 1220. Betul? Naam, 1220. Bagi tu je, bagi tu saja congak. Okey, baik. Naam. Wal akhir
Yang terakhir yang dapat 2/3 ialah al-ukhtani minal abi. Al-ukhtani minal abi. Fa'idha kana mada al-ukhtani asyaqiqatani tarisna as-sulusaini atau tarisani sulusaini bi salas syurut, dengan 3 syarat. Fa'al-ukhtani minal abi yazid alaiha syartun wahid. Dia akan jadi berapa? 4 syarat. Dia akan jadi 4 syarat. 3 syarat sebagaimana yang ada pada al-ukhtani syaqiqatan. 3 syarat ni kalau anak tengok dalam ukhtani syaqiqatan sama je. Sebiji-sebiji. Cuma dekat sini je. Adam wujud mu'assib lahunna. Kalau untuk syaqiqatani dia adalah syaqiq. Dekat sini minal ab. Minal ab. Sebab dia kena sama pangkat. Dan tambah satu lagi ialah tidak adanya siapa? Akh syaqiq wa ukhtun syaqiqah. Sebab bila ada akh syaqiq dengan ukhtun syaqiqah, maka ukhtani minal abi tak dapatlah. Kalau ada syaqiq, akh syaqiq, dia terhalang terus daripada dapat harta pusaka. Kalau ada ukhtun syaqiqah kalau seorang diri, ukhtun syaqiqah seorang diri, maka mereka dapat bahagian mereka tetapi bukan lagi 2/3. Berapa bahagiannya? InsyaAllah saufa nadrus fi ma ba'. Nah, fa kam bi arba'ati asyurut, dengan 4 syarat. Jangan lupa 4 syarat. Naam. Baik. Al-misal, ini misalnya. Nah, ukhtan minal ab dapat berapa anak-anak? Ukhtani minal ab. Naam. 2 orang tu dapat berapa bahagian dia? 2/3. 2/3. Orang perempuan menang. Okey. Baik, Ibnu Am Syaqiq. Orang lelaki ni dia malu. Tak tahulah. Biasanya orang lelaki tak malu, perempuan yang malu tak? Ibnu Am Syaqiq. Kam ayuhal abna' wal banat? Asobah. Naam. Orang lelaki hilang lagi. Setakat ni banyak, kalau kita bagi markah ni, orang perempuan menang nampaknya. Baik. Nak dengar juga suara orang lelaki. Aslul masalah min kam ayuhal abna' wal banat? 3. 3. Naam. Baik. 2/3 daripada 3? 2 bahagian sama saja. Yang lebih 1 bahagian kepada Ibnu Am Syaqiq. Naam. Baik. Khalas. Orang lelaki kalau tak boleh jawab tak tahulah, sebab orang lelaki ni logik dia tinggi. Okey. Kam ayuhal abna' wal banat? 38,000. 38,000. Naam. Baik. Tahniah kepada anak lelaki Akram. Akram hari ni Daniel tak jawab. Siapa lagi yang biasa bersama dengan ustaz tapi tak kurang menjawab ni? Terima kasih Akram. Ala madha ala musyarakatiga fi hadhihi al-lailah. Baik, jadi setiap seorang dapat 38,000. Naam. Baik. Intahayna min as-sulusain. Kita dah habis sulusain. Wal an na'ti ila ashabi madha? As-sulus. As-sulus wa ashabus sulus sinfani faqat. Mana sinfani? Fardani faqat. 2 orang saja ataupun 2 waris saja yang dapat 1/3. Yang pertama adalah al-um, ibu. Ibu. Bilakah ibu dapat 1/3? Bi syartain. Dengan 2 syarat. Ibu dapat 1/3 dengan 2 syarat. Naam. Ma huwa hadha syurut ayyuhal abna' wal banat? Al-awwal, yang pertama, Adam wujud far'un waris li al-mayyit. Mana Adam far'un waris? Mana far'un waris? Kalau sebut furu' waris, apa dia? Ada keturunan anak. Tidak ada anak, cucu dan sebagainya. Jadi furu' waris di umum lah. Anak, cucu, cicit, cuek. Zakaran kana am unsa. Sama ada furu' itu lelaki ataupun perempuan. Maza ibn, bint, ibnu ibn, bintu, ibn, wa in nazalu sampailah ke bawah. Ibn, bintu, ibn, ila akhirih. Taib. Hadha huwa syart al-awwal. Yang kedua, Adam wujud al-ikhwah awil akhawat li al-mayyit. Si mati tidak meninggalkan saudara yang ramai. Isnaini fa aktsar. Maksudnya 2 orang ataupun lebih. Sama ada saudara si mati itu asyiqa. Mana asyiqa? Kandung. Auliab ataupun sebapa. Aulium. Mana lium? Ataupun satu ibu. Jadi si mati tidak meninggalkan saudara yang ramai. Aina dalil? Surah An-Nisa. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi
as-sulus. Kalau dia tidak ada anak, ni far'un waris ya. Wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus. Kemudian ayat yang berikutnya, Allahu akbar. Ayat berikutnya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Ya. Sepatutnya dia kena sambung. Fa in kana lahu ikhwatun, kalau dia meninggalkan adik-beradik yang ramai, maka mak hanya dapat 1/6 sahaja. Jadi dua syarat ya. Syarat pertama tidak ada furu' waris, yang kedua tidak ada adik-beradik yang ramai. Dan anak-anak kena ingatlah maksud ramai dekat sini 2 orang ke atas. Bukan 3 ya, 2 orang ke atas. Itu yang dimasukkan dengan ramai di dalam ilmu faraid. Naam, taib. Al-amsilah at-tatbiqiyah. Mata an zauj wa an wa an madza jaddun. Seorang mati meninggalkan zauj, suami, ibu, jaddun iaitulah datuk jaddun dekat sini maksudnya abul ab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abul abi. Kalau abul ummi tak mewarisi. Yang boleh hanyalah abul ab faqat. Ayah kepada ayah si mati. Fakam nasib az-zawj ayyuhal abna wal banat? Kam nasib az-zawj? 1/2. Naam, 1/2. Wal mak dapat berapa? 1/3. Naam, ahsanti, 1/3. Jaddun akan dapat apa? Asobah. Asabah. Kenapa ni asabah? Sebab dia lelaki. Ni asabah bin nafsi. Ya, semua waris lelaki, kita ada 15 waris lelaki. Semuanya asabah. Sama ada semuanya asabah bin nafsi, melainkan zaujun, iaitulah suami, dan yang kedua ialah al-akh minal Yang lain semuanya adalah asabah bin nafsi. Dengan dirinya sendiri dia menjadi asabah. Nah. Baik. Aslul masalah minkam ayyuhal abna wal banat. Asal masalah kita tengok sini 2, 3. Jangan fikir banyak-banyak. Asal masalah adalah 6. Separuh daripada 6, 3. 1/3 daripada 6, 2. 2 campur 3, 5. 6 tolak 5. Tinggal 1 bahagian untuk jaddun. 1 bahagian untuk jaddun. Sahlun aw sa'bun, senang sangat tak? Sampai ustaz rasa malahnya lah nak cerita kat anak-anak ni. Sebab dah senang sangat dah. Nampak senang sangat dah sekarang ni. Baik, ayuhal abna wal banat. Naam. Sekarang kalau duit dia ada berapa? 48,000. Berapa? 48,000. Zaud dapat berapa? 24,000. Suami dapat 24,000. Al-Um dapat berapa anak-anak? 16,000. Naam, 16,000 dan ada lagi 8,000 bahagian untuk jaddun. Ada lagi 8,000 untuk jaddun. Baik. Sahlun jidan. Sahlun jidan. Baik. Ustaz tak buat contohlah. Contoh. Dekat sini kita ganti jaddun ni. Kejap. Jaddun ni kalau kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan ibnun. Apa yang berlaku? Maka mak tidak dapat lagi 1/3. Mak kat sini hanya dapat 1/6 sahaja. Jadi bahagian ibu sama ada 1/3 bila mana dia tidak si mati tidak meninggalkan furuk waris dan tidak ada saudara yang ramai. Tapi kalau ada furuk waris maka ibu automatically, ataupun kalau bukan sini kita ada bintun, mak pun akan dapat 1/6 sahaja. Dan ibnun ni yang akan dapat asabah. Jadi masalah dia akan bertukarlah. Zaujun insya-Allah dari sudut harta dia tidak akan berubah. Contohnya dekat sini masalah daripada 6, 3, mak akan dapat 1 saja dan ibnun akan dapat berapa bahagian anak-anak? Akan dapat 2 bahagian. Minta maaf banyak-banyak. Ibnun kenapalah? Ya Allah. Anak-anak kenapa tak tegur Ustaz? Baru nak bagi tahu. Baru nak bagi tahu. Sebab Ustaz bila tengok saja bahagian anak lelaki ini sedikit daripada suami, baru main fikir kenapa anak lelaki dapat sedikit. Terus kita tengok bila ada anak lelaki, zaujun dia akan jadi 1/4. Jadi bukan lagi 6. Sekejap Ustaz robah balik. Ustaz robah balik. Okey, ini robah balik. Okey, jadi ni 1/6 betul, asabah betul.
Zauj tak dapat lagi 1/2, dia hanya dapat 1/4 sahaja. Dapat 1/4 saja. Jadi masalah bukan lagi daripada 6 tapi daripada berapa anak-anak? Nombor terkecil boleh bahagi dengan 4 dengan 6 ialah 12. 12. 1/4 daripada 12, 3. Okey. 1/6 daripada 12, 2. Okey. 3 campur 2, 5. 12 tolak 5 tinggal berapa untuk anak lelaki? 7 bahagian. 7 bahagian. Okey. Tadi harta ada berapa? 48,000, betul? 48,000? 48,000. Okey. Jadi bahagian suami tadi separuh, dia dapat 24,000 sebab tidak ada anak. Tetapi bila ada anak lelaki dia hanya tinggal 1/4 sahaja. 1/4 sahaja. Okey, 48,000 bahagi dengan 12, 4,000, 4 kali 3 daripada 24,000 dikurang separuh jadi 12,000 sahaja. Okey, 12,000 sahaja. Okey, kemudian untuk ibu dapat 8,000, betul tak? Betul. Okey, untuk anak 4 kali 7, 28,000. Okey, kalau campur mesti dapat 48,000. Mesti dapat 48,000. Okey. Baik. Jelas dekat situ anak-anak? Boleh? Jelas Ustaz. Jelas. Okey, baik. Baik. Al-an, kalau Ustaz buang jad ni, buang juga jad ni. Buang jad, Ustaz buat 2 orang, syakikun. Kalau seorang syakik seorang diri. Si mati meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan syakik. Suami betul 1/2, tak ada masalah sebab tidak ada anak. Mak akan dapat 1/6. Tak 1/3. Mak sama 1/3 juga. Kenapa 1/3? Kenapa 1/3? Tak ada adik-beradik. Sebab adik-beradik dia seorang je. Adik-beradik syakik seorang saja. Jadi mak, ibu kekal. Ibu kekal 1/3 kekal. Sebab syakik seorang diri. Syakik yang akan ganti jad, dia akan dapat asabah. Tetapi kalau si mati ada, intazir qalilan. Ustaz cuba bantu anak-anak ni setakat yang termampu. Kalau ada 2 syakik ada 2 orang, si mati meninggalkan 2 orang saudara kandung, maka di sini ibu tak dapat lagi 1/3 tetapi hanya dapat 1/6 sahaja. Nah, syakik ini yang akan dapat asabah. Suami kekal 1/2 sebab tidak ada anak. Jadi masalah daripada 6, zauj dapat 3, okey, ibu dapat 1 bahagian, syakik seorang dapat 1 bahagian. Jadi kalau 48,000 macam biasa tadi, 48,000 berapa anak-anak? Yang ni akan dapat 48, 24. Okey. 8 kali 3, 24, betul? 24,000. Separuh daripada 48. Okey, ni akan dapat 8,000. Betul? Sahih amla? Syakikatain? Na'am. 16,000, setiap seorang akan dapat 8,000. Campur balik semua sekali mesti 48,000. Anak-anak kalau campur ni, maka dia mesti dapat ni balik. Sebagaimana kita campur semua sekali ni, dia mesti akan dapat 6. Ini adalah kita panggil apa? Double check kita lah bila kita selesai masalah. Jangan selesai tinggal. Selesai tengok dulu. Campur ni dulu betul tak ni? Campur yang ni dulu betul tak 48,000? Baik. Ila hadzal had Mashi? Mashi, boleh? Hal hunaka soal? Hal hunaka soal ayuhal abna wal banat? Ada Baik, kalau tak ada, kita pergi kepada nau' as-sani allazi yaris as-sulus. Apa tu Ustaz tak tahulah sampai bila boleh bersama dengan anak ni. Ustaz dah sakit apa? Sakit migraine. Sakit migraine sabar-sabar insya-Allah. Tadi mak dapat 1/3 ia dengan syarat si mati tidak meninggal furuk waris, si mati tidak meninggalkan saudara yang ramai. Jadi anak-anak tolong tengok betul-betul lah syarat-syarat tu ya. Macam tadi kita, Ustaz pun kadang-kadang silap tengok juga macam zaujun tadi.
Bila mana bubuh anak dekat situ, sepatutnya zaujun hanya dapat 1/4 saja, bukan 1/2. Ya, sebab ada ibnun. Ya, jadi ini anak-anak kena betul-betul, maksudnya kita kata apa betul-betul jangan careless lah, jangan cuai ya. Biar betul-betul kita tengok syarat dia, baru kita tulis. Kalau ada mari ragu-ragu, cuba fikir balik syarat tu. Baik, ashab as-sulus as-sani, yang kedua ialah aulad atau adat. Mana adat? Mana adadun? Adadun ni ramai lah ya, maksudnya lebih daripada seorang. Min ikhwah li Mana ikhwah li Mana ikhwah li ayuhal abna wal banat? Ikhwah li adik-beradik seibu. Ya, betul ya. Contohnya apa tu? Aminah. Minah lah ya, senang. Aminah susah pula. Aminah, okey, kahwin dengan Dallah. Allahu Akbar. Kahwin dengan Dallah. Okey. Dapat seorang anak. Nama dia apa tu? Nama dia Awang. Awang. Okey. Kemudian Dallah meninggal. Minah kahwin pula seorang lagi. Ya, kahwin dengan siapa? Dengan mamak. Okey. Okey, mamak. Dengan mamak dapat 2 orang anak. 2 orang anak. Yang pertama nama Ma'e. Ya. Ma'il, bukan Mil Ma'e. Okey, Ma'e. Seorang lagi nama apa? Keri, ya tak? Okey, nama Keri. Okey anak-anak. Okey. Jadi katakanlah Awang meninggal. Awang ini meninggal dunia. Awang meninggal dunia. Dallah ni pun dah mati dah. Mati dulu lagi. Ini sebagai contoh lah ya. Okey. Jadi Ma'e dengan Keri ni dapat dah harta Awang sebab Awang tak ada adik-beradik kandung. Dia ada Ma'e dengan Keri je. Ma'e dengan Keri ni dapat tak harta Awang? Anak-anak dapat tak? Dapat. Ini kita panggil apa? Ma'e Keri ni dengan Awang ni kita panggil apa? Saudara apa? Saudara seibu. Inilah dia al-ikhwah li'um. Haulai al-ikhwah li'um. Ya. Jadi Awang bila mati, Keri dengan Ma'e akan dapat harta dia dengan syarat. Ada syaratnya. Apa yang pertama? Ikhwah al-mayyit min ummihi yarisuna as-sulus madamu aksar min wahid. Mereka lebih daripada seorang. Ya, sawaun kanu zukuran au inasan. Jadi ini kita kata saudara-saudara seibu ini dia ada hukum yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Ya, kenapa dia istimewa? Sebab dia tak sama seperti saudara kandung yang mana lizzakari mislu hadil unsayain. Ya. Mereka kita bagi harta sama rata walaupun lelaki ataupun perempuan. Ya, jadi bilangan mereka pun tak kira lelaki ataupun perempuan. Ya, sawaun kanu zukuran au inasan au mukhtalifina yuqsimu as-sulus ala adadi ru'usihim bisawiyah. Kita bagi sama rata ikut kadar kepala mereka. Contohnya dekat sini ada Ma'e dengan ada Jenab. Jadi Jenab ni sama hukum dia dengan Ma'e juga. Sama hukum. Awang bila mati tinggal Ma'e, tinggal Jenab, adik-beradik seibu, kita bagi harta sama rata. Dia dapat 2 orang ni dapat 2/3, kita bagi sama rata. La farqa baina zakarihim wa unsahum. Tidak ada beza di antara yang lelaki dengan yang perempuan. Baik, ila hadzal had hal hunaka soal. Ini sangat penting ini sangat penting. Ini khas untuk ikhwah li saja. Ini khusus untuk ikhwah li sahaja. Baik, hal hunaka soal ayuhal abna wal banat? Ada soalan tak? Tak ada. Baik, aina dalil? Ini dah dalil dia. Baik. Dan mereka dapat 1/3 ini. Yang pertama, mestilah adam wujud far'un waris lil mayyit. Si mati tidak meninggalkan furuk waris. Dan anak-anak dah tahu apa makna furuk waris. Ibn, bin, ibnu ibn, bintu ibn, wa inna zalu sampai ke bawah. Yang kedua, tidak ada adam wujud aslun warisun. Adam wujud aslun
warisun. Dua syarat tu saja. Adam far'un waris wa adam madha wa adam wujud aslun waris. Asal waris si mati. Abun wa jaddun. Jadi saudara kandung tidak memberi apa? Memberi kesan ataupun memberi kemudaratan kepada saudara-saudara seibu. Begitu juga saudara sebapa, dia tidak boleh menghalang saudara seibu daripada mendapat harta pusaka. Ya. Kenapa? Ada jawapan dia tetapi Ustaz tak boleh nak jawab sekarang sebab masa tidak mengizinkan. Ya. Kalau ada kebetulan di lain kali, insya-Allah kita akan beritahu kepada anak-anak. Baik. Naam, aina dalil? Ini dalilnya. Fa in kanu akthar min dhalika fahum syuraka'u fis sulus. Ya, surah An-Nisa. Allahumma salli ayat tu? Min ba'di wasiyatin tusuna biha au dain wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun. Aw imra'atun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu akthara min dhalika fahum syuraka'u fis sulus. Fahum syuraka'u fis sulus. Nah, baik. Maksudnya mereka berkongsi 1/3. Maksud berkongsi dekat sini at-tasyrik hunak yaqtadi madha? Yaqtadi at-tasfiyah fima bainahum. Bila Allah sebut syuraka, mereka berkongsi 1/3, maka maksud berkongsi di sini ialah diberi sama rata. Nah, baik. Nah, misal, ni contoh. Zaujatun, akhli ukhtu li dan ada syakik. Kalau dalam kalau ada dekat sini akhun li'ab, ukhtun li'ab, ada syakik. Akhun li'ab dengan ukhtun li'ab tak dapat apa-apa. Tetapi ini perbezaan, ya. Perbezaan ataupun kita panggil keistimewaan saudara seibu di mana syakik tidak boleh menghalang mereka. Yang boleh menghalang mereka cuma furuk waris dengan asal waris sahaja. Furuk waris si mati dengan asal waris si mati sahaja. Naam. Baik. Lizaujah kam ayyuhal abna wal banat. Zaujah dapat berapa? 1/2. Zaujah bukan zaujun. Zaujah paling banyak 1/4. Zaujah paling banyak 1/4. Dan paling sikit 1/8 kalau si mati meninggalkan anak. Suami 1/2 atau 1/4. Isteri 1/4 atau 1/8. Baik. Akhli wa ukhtu li Siapa dia tadi? Dalah dengan siapa? Dalah ke? Apa nama tadi? Kadi dengan Ma'en. Ma'e dengan Jenab. Ni Ma'e, ni Jenab. Ma'e dengan Jenab. Yang mati siapa? Mamat dah. Awang. Awang mati ya. Awang mati tinggalkan isteri. Tinggal 2 orang saudara seibu, iaitulah Ma'e dan juga Jenab. Dan meninggalkan pula seorang saudara kandung. Ada seorang saudara kandung pula. Maka dalam keadaan ini kita bagi kepada saudara seibu 2 orang ini 1/3 mereka kongsi sama rata walaupun seorang lelaki seorang perempuan, syakik yang akan dapat asabah. Asal masalah berapa anak-anak? 3 dengan 4. Nombor paling kecil asghar al-adad tuqassamu ala kam? Daniel menjawab. Daniel ni tak tahulah bila dia punya speaker dia okey sikit. Syukran Daniel. 12. Naam. Suku tika. 12. Ar-rubu' min isna asyar kam ayyuhal abna wal banat. 1/4 daripada 12. 12 bagi 4. 3 kali 1. 3. Okey. 1/3 daripada 12. 4. Betul tak? 12 bagi 3. 4. Bila 4 bagi sama rata. Boleh tak bagi kepada 2? Ni seorang. Ni seorang. 4 bagi 2. Boleh. Seorang dapat berapa? 2. Seorang dapat 2. Okey, kita campur. 7. 3 campur 2, 5. Campur 2, 7. 12 tolak 7 tinggal berapa? Tinggal 5. Kepada siapa? Kepada Syakir. Okey. Kalau ada 48,000, sama je pergi mari dah. Okey. So, Zaujah dapat berapa? 12,000. Okey. Akhli dapat 8 dan ini 20,000. Okey. Syakir dapat 20,000. Baik. Naam. Hal hunaka soal? Ada soalan? Sahlun am sa'bun? Senang ke susah? Di hadapan anak-anak ada 2 jawapan saja. Bukan senang atau susah, senang atau mudah. Baik.
Idzan intahina min hada na'ti ila. Okey, sebelum tu anak-anak, sebelum tu contohnya dekat sini kalau kita ganti Syakib ini, kita ganti siapa? Abun. Apa yang berlaku? Syakib ini kita ganti Abun. Apa yang berlaku anak-anak? Ukhtun li'um tu tak dapat apa-apa. Ya, yang ini kita namakan dia mahjub. Sebab syarat dia nak mewarisi mestilah tidak ada asal waris si mati, iaitulah ayah ataupun datuk. Jadi zaujah kekal 1/4, asabah semuanya milik Abun. Masalah tak lagi daripada 12, daripada 4 saja, zaujah 1 dan 3 bahagian adalah untuk Abun. Yang ni semua tak dapat. Okey, jelas. Kenapa tak dapat? Disebabkan oleh Abun. Disebabkan oleh Abun. Okey. Baik. Misal akhar. Misal yang lain. Kita buat macam ni bukan apa, supaya anak-anak boleh dapat lihat. Zaujatun, akhun li'um, ukhtun li'um. Tiba-tiba ada bintun dekat sini. Bintun dekat sini. Okey. Maka zaujatun ni dapat berapa anak-anak? 1/8. Ya, ahsanti. Nampak dah tak lagi 1/4. Zaujatun hanya dapat 1/8 sahaja. 1/8 sahaja. Kenapa 1/8? Sebab si mati meninggalkan anak. Si mati meninggalkan anak perempuan. Okey. Akh li'um, ukhtu li'um, 2 orang ni dapat apa? 1/3. Tak dapat apa-apa. Kenapa tak dapat apa-apa? Sebab dia ada anak. Salah. Ya, sebab dia ada furuk waris. Okey, bintun dapat berapa anak-anak? Bintun dapat berapa? 1/2. 1/2. Kenapa 1/2? Sebab dia tunggal. Sebab dia tunggal. Dan asabah kepada siapa? Asabah Syakib. kepada Syakib. Jadi masalah senang saja, daripada 8, 1/8 daripada 8, 1, 2 orang ni tak dapat apa-apa. Bintun akan dapat 4 bahagian dan lebih lagi berapa? 3 bahagian kepada Syakib. Baik. Sahlun am sa'bun? Sahlun am sa'bun? Sahlun insya-Allah. Harapnya mudah tidak susah. Okey. That's all. Baik. Al-an na'ti ila madha? Ila ashabi as-sudus. Ashabi as-sudus. Okey. Jadi as-sudus ni mudah sajalah. Yang pertama yang dapat ialah ayah. Kita dah banyak dah tengok contoh ayah dapat 1/6. Syaratnya satu saja, iaitulah si mati meninggalkan furuk waris. Jadi bila ada furuk waris, sama ada ibnun, bintun, ibnu ibn, bintu ibn, ibnihi ni maksudnya anak si mati lah. Wa ibnatihi maksudnya anak perempuan si mati. Sini adalah ibnun, sama sajalah cuma tu saja, ni adalah bintun. Ataupun ibnu ibn, bintu ibn, maka ayah akan dapat 1/6. Kalau tidak ada ibn, 1/6 plus asabah. Plus asabah seperti mana yang kita biasa buat tu. Dia kena bagi plus asabah. Baik. Nah, itu adalah ayah. Lakinnahu ma'al bin, sekiranya bersama anak perempuan saja ataupun bintu ibn, jaris as-sudus bil fard, ayah akan dapat 1/6 dahulu. Kita kena bagi 1/6 dulu. Wa idza baqiya syai' ba'da ashabil furud, kalau ada lagi lebih barulah diambil dengan at-ta'sib, dengan cara asabah. Jangan bagi ayah asabah terus. Sebab apa tak boleh bagi ayah ni asabah terus? Tahu tak rahsia dia? Rahsia dia macam ni. Seorang mati meninggalkan zaujun. Ni sebagai contoh. Meninggalkan zaujun. Suami meninggalkan bintun. Anak perempuan meninggalkan bintun. Anak perempuan 2 orang. Meninggalkan ummun. Meninggalkan ibu. Meninggalkan abun. Ayah. Okey. Baik. Zaujun berapa anak-anak? Zaujun dapat berapa? 1/4. 1/4. Bintai ni 2 orang anak perempuan? 2 orang. Kita baru je dapat tadi. 2/3. Ummun berapa anak-anak? Ummun 1/6.
1/6. Sikit lagi dapat sebab kita belajar 1/3 baru. 1/6 insya-Allah datang sikit lagi. 1/6. Ayah kita tak bagi 1/6 sebab kita kata bersama dengan waris perempuan, waris furuk kita terus bagi dia asabah. Cuba kita kira ramai-ramai kita kira. Okey. Baik. Masalah daripada berapa? 4, 3, 6. Masalah daripada 12. Masalah daripada 12. 1/4 daripada 12, 3. 2/3 daripada 12, 2/3 daripada 12. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Jadi untuk anak-anak perempuan, 8 bahagian. Untuk ibu, 1/6 daripada 12 berapa? 2. Okey. Ayah, kita bagi asabah sahaja. Asabah saja. Cuba kita campur. 8 campur 2. 10. 10. Campur 3. 13. Asal masalah? 12. 12. Maksudnya sekarang ni bahagian kalau ada katakanlah harta si mati sepatutnya bagi 12. Setakat sekarang ni bukan setakat bagi 12. Untuk 3 waris ini, zaujun, bintani dengan umun, kita dah habis dah harta, kita terpaksa bagi pula jadi 13 bukan jadi 12. Bermakna ayah sebab dia adalah waris asabah. Bila waris asabah kalau duduk keadaan macam ni, dia menerima baki selepas ashabi al-furud. Dia menerima bahagian lebih selepas ashabi al-furud. Tapi sekarang ni ada lebih tak? Ada lebih ke tidak selepas 12 ni? Ada lebih tak? Tak ada. Tak ada langsung, malah bertambah pula daripada 12 Yang bertambah ni insya-Allah kita akan belajar sama-sama, namanya aul. Namanya aul. Aul ni maksudnya asalnya sepatutnya bagi 12, dah jadi bagi kepada 13. Jadi kalau kita bagi asabah macam ni kepada ayah, maka ayah tidak dapat harta. Sebab tidak ada lagi lebih berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, al-hiku al-faraidah bi ahliha. Bagi dulu qada-qada faraid kepada yang berhak di atas qada tersebut. Fama baqiya, kalau ada lebih, fali aula rajulin zakarin. Sebab itulah anak-anak, bila kita jumpa waris perempuan saja ma'a albin, kita wajib bagi ayah 1/6. Dia mesti dapat 1/6. Jadi dalam masalah ini, ayah akan dapat 2 bahagian juga. 2 bahagian juga sama dengan mak. Ayah akan dapat 2 bahagian juga sama dengan mak. Dan dia tidak ada asabah lah. Jadi masalah bukan lagi 13 tetapi masalah dia daripada 12. Sepatutnya kita bahagi harta si mati kepada 12 bahagian. Kita tidak bahagi kepada 12, kita bahagi kepada 15 bahagian. Jadi 15 ini kita namakan aul. Ya'ulu aslun masalah min isna asyar ila 15. Asal masalah 12 telah diaul, telah bertambah kepada 15. Okey. Jadi yang aul tu anak-anak jangan fikir dululah sebab insya-Allah saufa nadrus fi ma ba, insya-Allah fi usbu' madha al-akhir, pada minggu-minggu yang terakhir. Jadi faham ke tidak kenapa ayah kita bagi lakinnahu ma'a bin wa bintu ibn wa in nazalu, kita bagi dia 1/6 terlebih dahulu bil fardi. Sebab apa? Kita takut bila harta dah habis, takut ayah si mati tidak mendapat harta. Tapi kalau ada yang lebih itu bagi kepada dia sebagai apa? Sebagai asabah. Sebagai asabah. Kalau tak ada pun dia akan dapat 1/6. Okey, baik. Naam, dalil wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu waladun. Naam, baik. Al-amsilah. Zaujatun, abun wa ibnun. Zaujatun, abun wa ibnun. Fanu'ti lizaujah kam ayyuhal abna wal banat. Zaujah kita bagi berapa? 1/4. 1/8. Kenapa 1/8? Sebab ada ibn. 1/8. Syukran Daniel. Ustaz kadang-kadang tak terlihat. Sebab ustaz buka penuh. Jadi ada ada handphone tu kadang-kadang tengok, kadang-kadang tak tengok. Baik. Ada ibn, maka zaujah dapat 1/8. Ayah akan dapat 1/6, asabah pergi kepada ibn. Asal masalah anak-anak kalau ada 8 dengan 6 ni jangan carilah 24 lah asal masalah dia. 1/8 daripada 24, 3, 1/6, 4. Lebih lagi berapa asabah kepada anak? Lebih berapa? 17. Sahlun jiddan. Okey. Kalau si mati meninggalkan 144,000, berapa bahagian zaujah? 18,000. Okey, kita bagi kita bagi kepada
24. Bila bagi pada 24, 5,000. 5 kali 24, 144. 5,000. Okey. 6,000 Betul 5? Berapa? 6. 6. Okey. Betul 6 6,000. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. 6 kali 17, 102,000. Campur semua sekali, 18 campur 24,000 campur 102,000 ini mesti dapat 144,000. Kalau dah betul, betul lah. Kalau tak betul, pembahagian kita adalah apa anak-anak? Adalah salah. Ada salah. Macam ni jugalah. Campur semua mesti dapat yang ni. Okey. Itu kaedah untuk double check dan ustaz nasihatkan mesti double check. Jangan tak double check sebab kadang-kadang kita cuai. Cuai. Baik. Alhamdulillah, intahaina. Zaujatun, bintun, abun. Tadi ibnun ni tak? Ni nak tunjuk je contoh. Maka kita bagi zaujah 1/8 juga. Bintun berapa anak-anak? Bintun, Daniel? Tak keluar dah? 1/2. Dia ni jawab dah. Fatahallah alaika ya Daniel. Okey, 1/2. Okey, abun akan dapat, ni jangan lupa. Bagi dulu 1/6 plus dengan asabah. Itu memang dah syarat dia. Bersama dengan furuk waris perempuan, ayah kita bagi dulu as-sudus fardhan. 1/6 qada yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu waladun. Jadi waladun yashmal zakarun wa unsa. Baik. Lepas itu baru kita bagi. Masalah daripada 24 juga, 1/8 daripada 24, 3, 1/2, 12, 1/6, 4. Ada lebih ke tak? 3 campur, cepat sangat keluar. 3 campur dengan 12, 15 campur dengan 4, 19, 24 tolak 19 ada lagi 5 bahagian. Jadi 4 bahagian ini adalah bahagian 1/6 dan selebihnya 5 bahagian ini adalah bahagian apa namanya? Asabah. Fahimtum? Ayuhal abna' wal banat? Fahimna. Fahimtum? Fahimna. Okey. Jadi kalau ada, okey. Tak payah kira lagi tak? Anak-anak boleh kira sendiri? Boleh kira sendiri? Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi kita kita percepatkan dengan masa yang ada sekarang dah pukul 10 malam. Baik. Summa ba'da zalika, selepas itu al-um. Al-um. Bila al-um dapat 1/6, bukan bi syartain, ni salah. Bi ahadi asyurut. Dia dapat 1/6 dengan salah satu daripada syarat berikut. As-sudus bukan bi syartain ni. Bi ihda au bi ahadi asyurut. Bi ahadi syurut al-atiyah. Salah satu daripada 2 syarat berikut. Okey. Yang pertama, wujud far'un warisun. Sekiranya si mati meninggalkan furuk waris. Maksudnya salah satu daripada syarat ini saja, bukan 2 syarat. Dia tak perlu 2 syarat. Salah satu. Anak-anak tolong betulkan balik ni. Bukan bi syartain, bi ahadi syurut atau bi ahadi syartaini. Boleh juga bi ahadi syartaini. Salah satu daripada 2 syarat berikut. Bi ahadi syartaini. Salah satu saja. Syartaini. Bi ahdi ke bi ihda syartaini? Syarat ni muannas ke muzakkar anak-anak? Bi ahadi syartain. Salah satu daripada 2 syarat berikut. Jadi salah satu daripadanya, sekiranya ibu si mati tersebut meninggalkan furuk waris. Bila meninggalkan furuk waris, zakaran kana am unsa fa li al-um as-sudus faqat. Ibu hanya dapat 1/6 sahaja. Ataupun atau sepatutnya au kat sini. Apa makna au? Ataupun ibu meninggalkan si mati meninggalkan adadum minal ikhwah. Si mati meninggalkan saudara yang ramai. Okey. Ustaz pernah ditanya dalam satu majlis pembahagian harta pusaka. Ada pegawai pusaka tanya ustaz. Dia kata seorang mati tinggal ummun, lepas tu tinggal abun. Abun. Lepas tu tinggal apa? Tinggal
ibnun. Ibnun pula dah. Tinggal syakikun. Syakikun, seorang anak, seorang saudara lelaki. Ya, okey, saudara lelaki. Maka ummun dekat sini dapat 1/3. Sebab saudara seorang diri saja. Abun akan dapat asabah. Syakikun tak dapat. Tidak memberi kesan apa-apa kepada ayah syakikun. Betul tak? Syakikun maksudnya saudara kandung si mati tidak ada apa-apa. Okey, mak dapat 1/3. Tapi kenapa bila ada ummun, ada abun, ada syakik, sebagai contoh ada syakik. Okey. Ada syakikah. Tak kira lah syakikah. Dia maksudnya adik-beradik yang ramai. Okey. Yang ini mereka tetap tidak dapat harta pusaka sebab ayah jadi apa? Ayah itu menghalang anak ini daripada dapat harta pusaka. Tetapi wujud dua orang ini menyebabkan mak hanya dapat berapa? 1/6 sahaja. Dan ayah akan kekal mendapat asabah. Kenapa jadi macam ni? Faham tak? Sebab saudara dia ramai. Yalah, betul lah, saudara dia ramai. Apa hikmah di sebaliknya? Kenapa bila mana walaupun saudara ramai ni dia tak mewarisi apa-apa pun, ya? Tapi ramai ini menyebabkan mak jadi dapat kurang harta. Kenapa? Sebab ayah ditanggung anak-anak dia lagi kot. Ya, Bazilah, fatahallahu alaiki. Sebab ni si mati ni saudara ni, maksudnya ayah ni dia adalah ayah ni, maksudnya dia anak lah kan. Jadi saudara-saudara dia anak lah kepada ayah ni. Kalau seorang diri, tak apalah mak dapat banyak. Ayah boleh tanggung seorang saja. Tapi bila saudara dia ramai, maka ayah diberi lebih banyak lagi supaya anak ini menanggung saudara-saudaranya, saudara-saudara si mati itu sekiranya saudara-saudaranya itu masih lagi kecil. Jadi tanggungan itu ditanggung oleh inilah ayah. Sebab itulah ayah kita beri lebih banyak bila mana saudara itu ramai. Fahim tu ayuhal abna wal banat? Fahimna. Bazilah cepat, laju tangkap. Jadi pegawai pusaka tu pun dia tak faham bila dia tahu kita daripada universiti datang, dia pun tanya on the spot. Dia kata, kenapa ustaz jadi macam tu? Sebab ustaz pandai harta pusaka, dia kata. Kita pun jelaskanlah. Bila jelaskan tu baru dia, oh gitu rupanya. Baik. Alhamdulillah. Maza ma'ruf yani wadihun yani ma tata'allaku bi nasib al-um as-sudus. Maksudnya jelaslah tu, mak terdapat 1/6 tu caranya macam mana. Itulah salah satu syarat berikut. Sekiranya si mati ada furu waris ataupun si mati meninggalkan saudara yang ramai. Dan saudara itu tak kiralah sama ada saudara itu asyiqa, saudara kandung, saudara sebapa ataupun saudara seibu. Saudara seibu. Baik. Sebab itulah dia datang kaifama kanu. Mana-mana sekalipun, walau bagaimanapun jenis saudara itu, asalkan dia ada saudara yang ramai, maka maknya hanya dapat 1/6 sahaja. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Ini yang pertama. Dan yang kedua, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau dia ada saudara-saudara, ikhwah, saudara-saudara, fali ummihi as-sudus. Maka maknya mendapat 1/6. Nah, baik. Hadhihi al-misal. Ini adalah contoh. Okey. Jadi dalam masalah ni, zaujun 1/4 sebab ada ibn. Ummun dapat berapa anak-anak? 1/3 ke 1/6? 1/6. 1/6. Syukran. Okey. Kenapa 1/6? Sebab si mati meninggalkan furuk waris dan ibn akan dapat asabah. Asal masalah 12, 1/4 3, 1/6 2, lebih lagi berapa? 7 bahagian untuk anak lelaki. Baik. Yang lain tu anak-anak boleh buat sendiri lah ya. Okey. Zaujatun, ummun, bintun, ibnu, ibn. Dalam masalah ni juga, zaujatun 1/8 saja, ummun 1/6 saja sebab ada bintun, kemudian ada pula ibnu, ibn. Bintun dapat berapa anak-anak? 1/2.
1/2. Syukran laki ya Putri. Nah, 1/2 sebab dia adalah tunggal hiya wahidatun faqat fil masalah. Ibnu Ibn akan mendapat asabah. Asal masalah 24. 1/8 daripada 24, 3, 1/6 24, 4, 1/2 24, 12. Asabah tinggal berapa lagi anak-anak? Asabah berapa? 6, 19 tinggal 5 untuk Ibnu Ibn. Baik. Okey. Jadi untuk kiraan ni sangat penting tapi ustaz tak naklah sebab nanti kan anak-anak boring pula senang saja kalau ustaz tulis ni, cari kalkulator, bahagikan dengan 24, lepas dapat satu saham itu kalikanlah dengan 3. Jadi kat sini 120,000 bagi 24, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 12 60, 5 kali 5 25, dan untuk double check campur balik keseluruhan yang diberi kepada waris-waris ini, kalau sama dengan 120,000 jawapannya betul. Baik. Naam, akhir yang lain. Ummun syaqiqatun ukhtun li al-akh minal ab. Ni bersama saudara yang ramai. Maka ummun kita beri berapa? 1/6 saja. Kenapa 1/6? Sebab si mati meninggalkan saudara yang ramai. Kaifama kanu. Dia ada saudara perempuan kandung seorang, saudara perempuan seibu seorang, saudara lelaki seberapa seorang. Syaqiqah dapat berapa anak-anak? 1/2 sebab dia seorang diri. Syukran Daniel. 1/2. Ukhtun li dia seorang diri, dia dapat 1/6. Dan dia tak ada, yang boleh menghalang ukhtun li ini hanyalah ibnun, bintun, ibnu ibn, bintu ibn sampai ke bawah, ataupun abun dan juga jaddun. Jadi ibn tak ada, bintun tak ada, ibnu ibn tak ada, bintu ibn tak ada, abun tak ada, jaddun tak ada, maka ukhtun li dapatlah 1/6 sebab dia seorang diri. Kalau dia ramai, dia akan dapat 1/3. Akh minal ab akan dapat asabah. Masalah daripada asal masalah, aslun masalah. Naam, ahsant. As-sudus minas sittah wahid, sahmun wahid, an-nisfu salasa, wa sudus wahid, wa baki sahmun wahid takunu li akh minal ab. Baik. Intahina min hada. الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى صنف الثالث الذي يرث السدس الجد أو أبو الأب. Jad dekat sini maksudnya ayah kepada ayah si mati, abul ab. Wa in ala, kalau ada tinggi lagi, abun. Ni dapat harta pusaka. Tengoklah yang paling dekat dengan si mati itu, dialah yang akan dapat sekiranya tidak ada yang menghalang dia lah. Kalau abul ab ni akan terhalang dengan abun ataupun abul ab. Jadi kalau abun tak ada, abul ab tak ada, dapatlah kepada abul ab. Baik. Bila dia dapat 1/6 sama sahaja. Iaitulah yang pertama, ada furuk waris. Seperti mana kepada ayah lah. Kepada ayah sama juga. Cuma ayah dia satu syarat saja, adanya furuk waris. Untuk jad dia ada syarat yang kedua, mestilah ayah tidak ada, barulah diwarisi oleh jad. Sebab ayah lebih dekat dengan si mati. Ayah lebih dekat dengan si mati berbanding dengan datuk. Jadi datuk nak mewarisi, tunggu ayah mati dululah, baru datuk boleh mewarisi. Selagi ayah ada, maka datuk tidak boleh mewarisi. Baik. Aina dalil al-ijma, atas nama ayah. Jadi datuk ini juga dalam bahasa Arab dipanggil sebagai ayah. Contoh al-um, al-jad, al-ibn. Al-um dapat berapa dekat sini anak-anak? 1/6. Kenapa dia di mana? Kenapa 1/6? Sebab anak ni. Sebab ada anak furuk waris. Anak sahih. Ahsanti. Sebab adanya anak. Baik. Al-jad dekat sini juga dapat 1/6 sebab anak ni jugalah, sebab anak ni akan dapat asabah. Jadi jad dia hanya dapat qadar saja, itulah 1/6. Seperti dengan kalau kita ganti ayah dekat sini pun tetap 1/6 juga. Asabah takunu li al-ibn aslun masalah min sittah wahid wa wahid samun wahid, yani as-sudus min sittah wahid, as-sudus min sittah wahid wa baki arbat ashum takunu li al-ibn. Okey, baik. Intahina min hada. Misal akhar.
Misal yang lain. Ummun bintun wa jaddun. Ummun kita bagi berapa anak-anak dekat sini? 1/6 juga. Kenapa 1/6? Sebab al-bint. Kerana adanya anak perempuan. Jadi hanya dapat 1/6. Bintun 1/2 sebab dia seorang diri. Dan tidak ada mu'assib, dia tidak ada ibn. Jaddun dekat sini seperti juga hukumnya ayah, iaitulah dia dapat 1/6 sebab dia seakan-akan menggantikan ayah dalam masalah ini. Campur plus dengan asabah. Jadi asal masalah daripada 6, 1/6 daripada 6 1, 1/2 daripada 6 3, lebih lagi 1/6 daripada 6 juga 1, 1 campur 3 campur 1 5, 6 tolak 5 ada 1. Jadi jad dapat 2 bahagian. 1 bahagian adalah as-sudus ni, dan 1 lagi bahagian, 1 lagi saham dia dapat dengan cara asabah. Baik. Naam. Tahina min hada. Summa ba'da zalika, lepas al-jad jaddah. Jaddah juga dapat 1/6. Jaddah juga dapat 1/6, ya. Dan dapat 1/6 sama dengan jad tadilah, ya. Kalau jad yang pertama kena ada furuk waris, dia pun sama, ya. Al-jaddah sawa'un kanat min jihah al-ab atau min jihah al-um as-sudus, dengan satu syarat, iaitulah tidak ada al-um, tidak ada al-um, tidak ada ibu, satu syarat saja, dan kepada mazhab Syafi'i, ummul ab, syaratnya nak mewarisi dia mestilah tidak ada kan, kalau ada dia tidak mewarisi. Satu lagi, dia mestilah tidak ada ab juga. Kalau ada ab, dia juga tidak boleh mewarisi. Faham tak? Kalau ummul gini. Allahu Akbar. Here is all, okey. Baik. Kita tengok dulu ummul dia terhalang. Dia tak dapat pusaka dengan sebab apa? Siapa yang menghalangnya? Yang menghalangnya ialah saja. Abun dia tidak menghalang. Kalau ada ummul tak dapat harta pusaka. Tapi kalau ummul ab, yang menghalang ummul ab daripada dapat harta pusaka, yang pertama adalah yang kedua yang halang dia juga adalah abun. Sebab apa? Sebab dia berhubung dengan si mati melalui ab. Ab ini masih hidup, bermakna dia juga tidak dapat. Ini adalah menurut pandangan mazhab Syafi'i. Baik, tolong catatlah, ya. Walaupun dekat sini dia kata bi syartin wahid wa huwa alla yakuna dunaha al-um. Tidak ada di antara dia dengan si mati itu ibu kepada si mati. Baik. Naam. Okey. Ad-dalil ala zalik, wa kadzalika tastahiq as-sudus jaddan idza kunna warisat. Falau mata syakhsun wa khalafa jaddatuhu ummun abihi wa jaddatu ummihi istahaqqat jaddatan as-sudus wa yuqtasimani bainahuma bisawiyah. Maksudnya bahagian ibu je lah, tetapi kalau bahagian nenek, dua-dua nenek dapat. Ummul dapat, ummul ab juga dapat, tetapi mereka berkongsi 1/6. Dua-duanya dapat, dan berkongsi 1/6. Baik. Aina misal, ini adalah dalil wa dalil tauris al-jaddah, hadis an-Nabi SAW, qada an-Nabi SAW li jaddatain fil miras bis sudus. Rasulullah SAW beri kepada kedua-dua nenek daripada sebelah ayah dan juga sebelah mak adalah berkongsi 1/6. Okey. Ni banyaklah, anak-anak bacalah sendiri dalil saja. Yang penting kita nak tengok contohlah, zaujun, ummul kemudian ibn. Maka kita bagi kepada zaujun berapa anak-anak? 1/4. Ummul kita bagi 1/6. Ibn kita bagi asabah. Masalah daripada 12, ar-rubu' min 12 salasa, as-sudus min 12 isnain, wa baki sab'ah ashum takunu li ibn. Baik. Contoh yang lain, zaujatun, ummul ab, ibnu akh sama juga. Zaujatun dapat 1/4. Kenapa dapat 1/4? Sebab ini adalah bukan anak si mati, bukan furuk waris, Ini adalah min jihah madha
al-akhawiyah, al-ukhuwah, al-ukhuwah, daripada jihah al-ukhuwah, al-bunuwah, kemudian al-ubuwah, al-ukhuwah. Betul ke tak? Ibnu akh syakik. Ummul ab akan dapat 1/6 dan ibnu akh syakik akan dapat asabah. Sama saja okey, baik. Contoh yang lain. Zaujun, ummul ummul ab dan ada syakik. Maka kita bagi zaujun berapa anak-anak dekat sini? 1/2. 1/2 sebab tidak ada anak. Ummul dengan ummul ab mereka berkongsi 1/6 sebab tidak ada sesiapa yang boleh menghalang mereka berdua daripada dapat harta pusaka. Ayah tidak ada, mak si mati pun tidak ada. Kalau ada mak si mati, dua-dua terhalang. Kalau ada ayah si mati, yang ini mewarisi, yang ini terhalang. Baik. Dan juga syakik asabah. Jadi aslul masalah sita, an-nisf salasa, as-sudus wahid bagi kepada 2 orang dan syakik 2 bahagian. Kemudian 1 ni nak bagi 2 tak boleh, kena buat asal masalah yang baru 12, 12 separuh daripada 12 6, 1/6 daripada 12 2, maksudnya ummul dapat 1, ummul ab dapat 1 dan asabahnya bakinya 12 tolak dengan 8 4 takunu li asyakik. Baik. Tahina min hada. Ini adalah waris-waris daripada kalangan jaddad yang boleh mewarisi. Okey. Jadi yang ustaz tanda ni, ni si mati. Ini adalah si mati. Jadi si mati ada mak, ada ibu, ada ayah, ada ibu dan juga ayah. Ibu je memang mewarisilah. Dan lepas pada tu baris yang kedua ataupun generasi yang di atas mak adalah datuk. Yang boleh mewarisi ialah ummul dengan ummul ab. Semua boleh mewarisi. Yang tanda ni semua boleh mewarisi dah ni. Ummul boleh mewarisi, ummul ab boleh mewarisi. Cuma ummul dia terhalang dengan ummul ab pun terhalang dengan ab. Dan ditambah lagi ummul ab juga terhalang dengan ab. Ini mahjub dia. Baik. Kemudian kalau pergi ke generasi yang berikutnya, iaitulah moyang, yang dapat harta pusaka ialah ummul ini dapat harta pusaka. Si mati. Ummul abul ab dapat harta pusaka. Ummul ab dapat harta pusaka. Ummul abul ini tak dapat. Ini tak dapat harta pusaka. Jadi kalau di atas lagi, bila moyang dia 4 orang, 4 orang nenek. Nenek yang dapat ialah ummul ni dapat. Ummul Okey. Yang kedua ialah kita ambil ni dulu. Ummul ab. Ab. Yang dapat yang ketiga ummul ab. Ummul abil ab. Ini dapat juga. Jadi ini waris. Ini waris. Yang tak mewarisi ialah ummul ab, abul yang ini tidak mewarisi. Kenapa dia tidak mewarisi anak-anak? Kenapa ini tidak mewarisi? Sebab yang boleh harta pusaka daripada lelaki ialah ni, abul ab. Abul ab boleh harta pusaka. Tapi bila abul tak dapat harta pusaka. Sebab itulah ummul ab ini, bila yang ni abul ni tak dapat harta pusaka, maka bila dia ginisbah kepada orang yang tak dapat harta pusaka, automatically dia juga tidak dapat harta pusaka. Ataupun man adla biwasitah, man adla man takun, apa dia kata man adla biwasitati ad-dhukur baina al-unsa fala yaris, yang berhubung dengan si mati melalui di antara kedua perempuan ini ada lelaki, maka dia tidak mewarisi. Dia tidak berhak untuk mewarisi. Okay? Kalau dia perempuan semua ataupun perempuan lelaki dia tak ada masalah. Tapi bila perempuan lelaki duduk tengah seorang-seorang, kemudian datang pula perempuan, ni memang tak dapat mewarisi. Samalah kepada
yang berikutnya. Jadi anak-anak study lah ni. Yang ustaz tanda ni, ini semua boleh mewarisi. Yang ustaz tak tanda, cari yang jaddad saja, jaddad. Jaddad ni maksudnya nenek saja. Cari nenek saja. Okey, baik. Naam. Jaddad al-warisah. Ni ustaz buat secara ringkas sajalah Kalau ummul dia yang menghalangnya ialah Ummul ab yang menghalangnya dengan ab. Boleh ke anak-anak? Faham ke? Faham. Faham Okey, baik. Yang kedua, okey. Ummul yang menghalangnya siapa? Ummun dengan ummul ni yang menghalang dia. Ummul ab yang menghalangnya ialah dengan ab, dan juga ummul dan juga ummul ab. Ummul ab yang menghalangnya ialah dengan ab, ummul dan juga ummul ab. Semua akan menghalang. Dan mereka sekiranya ni tak ada, hajib ni tak ada, ni tak ada, ini tak ada, mereka boleh ambil ummul abil la taris aslan, dia bukan waris. Dia bukan waris. Jadi ini sekadar ringkasan lah untuk ustaz jelaskan kepada anak-anak. Baik, zaujun, ummul ibin, sahlun bitanjidan ayat abna wal banat, zaujun ar-rubu' liwujud ibin. Ummun dapat berapa anak-anak? Tadi ummun dia ada 2 je, 1/3 ataupun 1/6 tak? Jadi dalam masalah ni mak dapat berapa? 1/6. 1/6. Kenapa 1/6? Sebab dia ada furuk waris. Far'un waris. Inilah ibin. Ummul nenek, ataupun kita kata jaddah lah. Jaddah ummul Ustaz lebih suka tunjuk ummul supaya apa? Supaya anak-anak senang nak buat dia tu termahjub ataupun tidak. Okey. Jadi ummul dekat sini mahjubun. Mana mahjubun atau mahjubatun? Tak dapat harta. Dia terhijab dengan siapa? Terhijab dengan Naam. Dan ibin akan dapat asabah, masalah daripada 12, ar-rubu' min 12 salasah, as-sudus min 12 sahmain, ummul la syai'a laha, wa al-asabah sab'ah takunu li ibin. Baik, ayuhal abna wal banat. Naam. Lain tu boleh tak anak-anak tengok sendiri? InsyaAllah boleh Ustaz. Boleh boleh lah sama je ni. Boleh tak? Yang ustaz rasa perlu ustaz terangkan, ni ustaz kena terang. Ni ustaz terang. Kalau jumpa macam ni, zaujun betul 1/4. Abun 1/6. Ummun tak dapat. Ummul ab tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab dalam ada ab. Abun ini dia menghijab. Abun ini dia menghijab ummul ab. Sebab ummul ab dia berhubung dengan si mati. Ini si mati. Betul ke tak? Ini mayit. Atas pada mayit dia ada abun. Dia ada ummun. Okey. Atas pada ni lagi, maksudnya bahagian datuk, dia pun ada abun dia ada ummun dia. Maksudnya ayah kepada si mati, dia ada ayah dia dan ada mak dia. Baik. Ummun ni tak ada masalah lah. Jadi tinggal ummul ab dan tinggal ab. Yang ni masih hidup, yang ni masih hidup. Abun dah mewarisi. Ini dah dapat perwarisan. Jadi bila dah dapat pewarisan, dia dalam mazhab Syafi'i, yang ni tak boleh lagi lah sebab ni masih hidup. Ini masih hidup lagi, maka dia terhijab oleh anaknya sendiri. Anak si mati. Bukan anaknya sendiri, anak kepada umum ni, iaitulah ayah kepada si mati. Baik. Dan ibnu ibin akan dapat asabah. Yang lain macam biasalah. 12 ar-rubu' min 12 salas ashum, as-sudus sahmain, ummul ab la syai' laha, wa ibn baki kam sabah ashum li ibn. Naam. Baik. Yang ni pun anak-anak tengoklah okey. Baik. Ni, yang ni pun penting juga. Ni penting juga. Ummul dengan ummul ab. Ummul dengan ummul ab. Okey. Ummul yang boleh menghalangnya ialah ummun ataupun ummul yang boleh menghalang dia. Yang boleh menghalang dia ummun ataupun ummul Ummul ab tak boleh menghalang. Sebab itu dalam masalah ini,
zaujah dapat 1/8, dua orang ni dia berkongsi. Walaupun seorang itu moyang, seorang lagi nenek. Dia berkongsi dua orang. Okey, kita tengok balik yang ni. Tengok balik apa jadual tadi. Sekejap Allahu Akbar. Ni. Sekejap anak-anak. Ni dia. Okey, baik. Okey. Kita tengok. Ummul yang menghalang dia yang pertama ummun dengan ummul saja. Okey. Bermakna ummul ab menghalang ke tak? Tak. Tidak menghalang. Kena ingat ummul ni kehebatan dia lah yang boleh menghalang dia hajib dia ialah ummun ataupun ummul yang lebih tinggi daripada dia. Manakala ummul ab dia tidak menghalang. Tetapi kalau ummul ab yang menghalangnya ialah ummul ab. Sebab itulah dalam masalah ini, masalah tadi, dalam masalah tadi. Okey. Oleh kerana tidak ada ummul dekat sini, ada ummul ab saja dan ummul ab tidak menghalang ummul maka dua-dua orang ini kita bagi qadar yang sama. Bukan qadar yang sama, berkongsi pada kadar 1/6 wal asabah takunu li ibn. Naam. Baik, 24, 1/8, 3, 1/6, 4 dan asabah adalah 17 dan tak perlu kali lagi sebab 4 dah boleh bagi kepada 2. Seorang dapat 2 bahagian. Baik. Seterusnya, as-sudus bintu ibn. Okey. Jadi bintu ibn dia dapat 1/6 bila? Anak-anak. Dia dapat 1/6 dengan 3 keadaan. Yang pertama, dia bersama dengan bintun wahidah. Contoh bintun. Kalau bintun seorang diri dapat berapa anak-anak? 1/2 saja. Betul ke tak? 1/2 saja. Okey. Yang kedua, dia mestilah tidak ada ibnun. Sebab bila ada ibnun akan menghijab dia. Dia tak dapat langsung harta. Cucu perempuan akan terhijab oleh anak lelaki. Dan yang ketiga, dia tidak ada mu'assib dia lah. Sebab kalau dia ada mu'assib, dia akan menjadi asabah. Jadi kalau katakanlah ada bintun dapat 1/2, kemudian ada bintu ibn, maka kita bagi mereka ini bintun 1/2, bintu ibn akan dapat 1/6. Okey. 1/6 ini digelar sebagai nama dia. As-sudus takmilah sulusain. Kenapa as-sudus takmilah sulusain? Sebab kalau si mati meninggalkan bintun. Meninggalkan bintu ibn. Baik, intazir qalilan. Naam. Baik, li bintaini kam ayyul abna wal banat, dua orang anak perempuan ni dapat berapa? Ingat tak bahagian dua orang anak perempuan? 2/3. Ahsanta ya Daniel. Daniel hebat. Masya-Allah. 2/3. Okey, akan dapat 2/3. Bila dah dua orang anak perempuan ini dapat 2/3, bintu ibn tak dapat harta apa-apa. Okey, baik. Tapi bila bersama dengan seorang saja anak perempuan, bintun, dan ada bintu ibn, maka kita bagi yang ini 1/2, yang ini kita bagi 1/6. Okey. Cuba kita campur anak-anak. 1/2 campur dengan 1/6. Berapa anak-anak nilai dia? 1/2 campur dengan 1/6. Berapa nilai dia? Macam mana kita nak campur? 2/3. 2/3. Macam mana cara nak campur tu? Siapa jawab? Bazilah ke Izzah?
Macam mana kita campur ni? 1/2 campur 1/6. Kita kena cari pembawah yang sama kan? Maksudnya kita kena kali 2 ni supaya jadi 6, kita kali berapa? Kali dengan 3. Betul tak? Jadi maksudnya kita kali 3 per 3. Maka dia akan jadi berapa anak-anak? Dia akan jadi 3/6. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Campur dengan 1/6. Betul tak? Jadi bila campur menyatu, 3 campur 1, 4. Yang 6 tu tak payahlah bawah. Okey. Kecilkan balik. 4 bahagi 2. 3 bahagi 2, 6 bahagi 2. 3. Okey. Sama tak ni dengan yang ini? Sama tak? Sama tak? Maksudnya bin ambil separuh, bin tu Ibin ambil 1/6, sama dengan 2 orang bin ambil 2/3. Faham ke maksud ustaz tu? Faham ke tidak? Sebab itulah dipanggil dekat sini as-sudus. Anak apa tu? Cucu perempuan daripada anak lelaki ini ambil 1/6. Ambil 1/6 tujuannya untuk mencukupkan 2/3 bahagian anak-anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan dah cukup bahagian 2/3, cucu perempuan akan tergugur. Lizalika yakul hunak, dia mestilah bersama dengan anak perempuan seorang diri yang mewarisi 1/2, sebab bahagian 1/6 kepada cucu perempuan daripada anak lelaki ini, dia adalah 1/6 untuk mencukupkan 2/3. As-sudus takmilah sulusain. As-sudus takmilah sulusain. Naam, baik. Naam. Ini mana pula tiba-tiba ni? Anak lelaki, anak perempuan. Ustaz tak tahu ni datang daripada mana ni. Wallahu ta'ala alam. Ustaz kena tengok balik. Baik, ayuhal abna wal banat. Izan, ini isu dia. Zaujah dapat berapa anak-anak? 1/8. Bin dapat 1/2. Dan di sini bintu Ibin kita bagi 1/6. Ibin akan dapat asabah. Aslun masalah min 24. As-sumun min 24. Salah satu, an-nisfu 12, as-sudus 4, dan baki asabah berapa? 5. Jadi dua ni bila kita campurkan, dia akan menjadi 2/3. Dia akan jadi 2/3. Okey, kita tengok apa? Takmilah sulusain, takmilah sulusain ni. Okey, baik. Jadi kalau katakanlah dekat sini 2/3 ni 2/3. 2/3. Ini adalah 2/3. Okey. Jadi kalau bahagian 2 orang anak perempuan, kalau katakanlah 1/6, maksudnya satu benda tu kita bahagi kepada 6 bahagian. Jadi satu ni adalah 1/6. Betul tak? Kalau 2 dipanggil 1/3. 1/6 campur 1/6 jadi 1/3. 1/6 campur 1/6 campur 1/6 jadi 1/2. 1/6 campur 1/6 campur 1/6 campur 1/6 dia akan jadi 2/3. Bermakna 1/2 campur 1/6 campur 1/6, maka dia akan jadi 2/3. Dia akan jadi 2/3. Kalau bahagian anak perempuan 2 orang, dia adalah 2/3, maka tak dapat lagi bahagian itu kepada cucu perempuan daripada anak lelaki. Tetapi kalau bahagian anak perempuan, kerana dia tunggal, dia dapat hanya 1/2 saja, maka ada lebih lagi 1/6 ini. 1/6 inilah yang kita bagi kepada bintu al-ibin, yang mana kita namakan dia as-sudus takmilah sulusain. 1/6 yang diambil oleh cucu perempuan itu untuk cukupkan bahagian berapa? 2/3 anak-anak perempuan. Okey. Arju ayakuna wadihan. Ustaz harap jelaslah okey. Baik. Kemudian selepas itu ukhtun minal ab, sama juga ukhtun minal ab tadi dengan dengan bintu al-ibin. Kalau bintu ibin dia perlu kepada apa? Dia perlu kepada bintun untuk dapat 1/6 takmilah sulusain. Ukhtu minal ab dia perlu kepada syakikah. Syakikah dapat 1/2, ukhtu minal ab ambil 1/6 takmilah sulusain, dan ini syarat-syarat dia. Okey.
Ustaz tak boleh nak cerita banyak ni sebab masa tak cukup. Masa tak cukup. Syakikah, nampak dah kat sini anak-anak? Jadi kita akan bagi berapa kat sini? Kita akan bagi 1/6 saja sebab ada 2 orang saudara dekat sini. Syakikah seorang diri dapat 1/2 dan ukhtu minal ab akan dapat 1/6, namanya 1/6 takmilah sulusain kepada syakikah tadi. Dan asabah kepada ibnu akh syakik. Baik. Okey. As-sudus dan yang terakhir adalah akh minal au ukhtu minal Tadi kita belajar dah. Al-adad min ikhwah li dapat 1/3. Tetapi kalau dia seorang diri dengan syarat si mati tidak meninggalkan apa? Tidak meninggalkan furuk waris. Tidak ada furuk waris dan tidak ada asal waris, dan yang kedua dia adalah seorang diri, yang farid, maka dia akan dapat 1/6 sahaja. Ni dia contoh. Jadi dekat sini dapat 1/6 juga, syakikah dapat 1/2, ukhtu li dapat 1/6, syakik akan dapat asabah. Kenapa dapat 1/6? Sebab dia seorang diri. Okey, senang saja. Tu syarat tu senang saja. Anak-anak tengoklah ya. Yang paling penting Ustaz nak habiskan malam ni, walaupun dah lewat masa ni, dekat pukul 11 dah, ialah namanya sulus al-baqi. Sulus al-baqi. Sulus al-baqi yang pertama al-jad. Al-jad, ayah, datuk. Datuk, iaitulah dalam masalah apa? Sekiranya bersama dengan, ini kita akan belajar dalam mazhab Syafi'i, sekiranya datuk bersama dengan saudara-saudara kandung ataupun saudara sebapa. 2 jenis saudara saja, kandung ataupun sebapa. Maka datuk diberi pilihan. Salah satu daripadanya namanya sulus al-baqi. Apa di sulus al-baqi? Kita tengok. Yang kedua, yang dapat sulus al-baqi juga ialah al-um. 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 Baik. Al-um dia dapat sulus al-baqi ini dalam 2 masalah. Dalam 2 masalah, iaitulah namanya al-umariyatain. Nama gelaran dia, ataupun digelar juga sebagai gharrawain. Dinamakan al-umariyatain sebab apa? Sebab Sayyidina Umar bin Khattab yang memutuskan masalah ini. Dan Sayyidina Umar memutuskan mak dapat sulus al-baqi. Apa di sulus al-baqi? Nanti kita tengok masalah lagi. Dan dinamakan gharrawain sebab Agharra ini adalah nama bintang di langit. Sebab kata Sayyidina Umar dan juga para sahabat, masalah ini adalah masalah yang sangat-sangat jelas. Tak perlu kita susah untuk mengetahuinya. Dan masalah tersebut ialah ini dia. Sekiranya si mati meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan ayah, ataupun si mati ini adalah suami meninggalkan isteri, meninggalkan ibu, meninggalkan ayah. 2 masalah ini saja. Ini saja yang dinamakan sebagai al-umariyatain ataupun al-gharrawain. Kena ingat ni anak-anak 2 masalah ini saja. Tidak ada masalah. Kalau anak-anak jumpa masalah suami ataupun isteri bersama dengan ibu dan juga ayah si mati, maka kita namakan masalah ni sebagai masalah gharrawain. Dan mak ni, ibu ni, dia tak dapat 1/3. Dia tak dapat 1/3. Sepatutnya dia dapat 1/3. Dalam 2 masalah ini kita beri kepada mak namanya sulus al-baqi. 1/3 baki, dan seperti mana Ustaz beritahu tadi, sulus al-baqi sabitun bi ijtihadi as-sahabah. Iaitulah di antaranya Sayyidina Umar lah yang memutuskan masalah ini. Jadi kita macam mana kaedah pembahagian dia? Okey. Si mati contohnya isteri meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan ayah. Jadi suami akan dapat 1/2. Ibu sepatutnya dapat 1/3. Ibu sepatutnya dapat 1/3, ayah akan dapat asabah. Ini sepatutnya. Ini adalah kaedah lah kaedah harta pusaka. Tetapi para sahabat tidak bagi macam tu. Sebab itulah dia kata kaedah ini sangat-sangat jelas. Dia tak bagi kepada mak 1/3, tetapi dia bagi mak dan ayah ini mendapat apa? Mendapat baki. Mak dan ayah mendapat baki. 2 orang ini
dapat baki harta. Allah tak nampak pula sebab warna merah. Dua orang ini dapat baki harta. Jadi suami ambil dulu 1/2, lebih lagi 1/2 itu baki untuk mak dan juga untuk ayah. Jadi kalau asal masalah adalah daripada 2, 1 bahagian untuk suami, 1 bahagian untuk ibu dan juga ayah. Kemudian 1 bahagian ini barulah kita beri kepada mak 1/3. 1/3 bukan daripada 2, 1/3 daripada baki. Ini namanya baki kan? Bakinya 1 kan? Jadi mak dapat 1/3 daripada 1. Bukan 1/3 daripada 2. Lizalika summiya as-sulus al-baki. 1/3 baki. Jadi bila dia 1/3 daripada 1, maka 1 tak nak bagi dengan 3. Kena kalikan dengan 3 lah. Ni kena kali dengan 3. Jadi asal masalah dia akan jadi 6. Separuh daripada 6, 3. Kemudian lebih lagi berapa anak-anak? 6 tolak 3 lebih lagi berapa? 3. 3. Mak dapat berapa daripada 3 ni? 1. 1/3. 1/3 daripada 3. Bermakna mak hanya dapat 1 bahagian. Dan 2 bahagian akan jadi milik siapa? Ayah. Inilah dia yang dipanggil sebagai 1/3 baki. Bukan 1/3 daripada keseluruhan harta. Kalau ikut hak sebenar, anak-anak, ni ustaz buat macam ni. Baik. Kita zir kalian. Kalau ikut yang sebenar, sepatutnya suami dapat, Allah, tak boleh nak tulis. Suami dapat 1/2. Okey, silap. Suami dapat 1/2. Ibu dapat 1/3. Ayah akan dapat ashabah. Okey. Jadi suami akan dapat kejap pointer. Tak ada pula. Cari warna. Warna tak boleh. Okey. Pointer option, laser pointer. Tak boleh anak-anak Ustaz pun tak pandai. Okey, baik. Intazir kalian. Tu dia. Okey. Kita ambil warna hitam. Okey, warna hitam. Okey. Jadi 1/2 sepatutnya ni masalah daripada 6. Sepatutnya kiraan asal. Sepatutnya masalah daripada 6 sebab 2 dengan 3, suami dapat 3 bahagian. 1/3 daripada 6 adalah 2. Ayah hanya dapat 1 bahagian sahaja. Sebab itulah bila mana sahabat tengok yang ni, sahabat kata bukan nak menafikan hukum Allah Ta'ala, tidak. Tetapi dari sudut roh pembahagian harta pusaka itu, sepatutnya ayah yang menanggung, ayah yang mendapat lebih banyak. Sebab itulah mereka tidak bagi macam tu, tetapi mereka bahagi. Jadi tak bagi macam ni. Mereka bahagi 2 orang ini dapat baki. 2 orang itu dapat baki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Intazir khalilan. Okey. Jadi 2 orang itu akan dapat baki dan tidak lagi macam ini. Mula-mula kita bagikan kepada mak dan ayah, bagi dulu kepada suami, iaitu asal masalah daripada 2, suami dapat 1 bahagian. 1 bahagian ini diberi kepada ibu dan juga ayah. Selepas itu 1 ini barulah kita bahagi pula kepada 3. Yang 1 itu kita bahagi pula kepada 3. Allahu Akbar. Silap. Yang 1 ni pula kita bahagi kepada 3. Jadi bila 3, mak ambil 1 saja. Kita kena 1 ni bagi dengan 3, bermakna yang ni kita kalilah dengan 3. Maka jadilah masalah baru, iaitulah 6. Separuh daripada 6, 3. Lebih lagi 3. Ibu mak ni ambil 1/3 daripada 3. Sebab lebih 3 kan? Mak ambil 1/3 daripada 3, maksudnya 1, dan lebih lagi 2 adalah untuk ayah. Okey, jelas ya? Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ni dia cerita masalah dia. Fa inna az-zawj fil mas'alati ula ya'khudh an-nisf wa ta'khudh al-um sulus an-nisf al-baqi.
sulus an-nisf, dia dapat 1/3 daripada separuh selepas diambil oleh suami tadi. Wa ya'khudh al-ab ma baqiya. Fa idza kana tarikah RM6, masalan akhadha zawj salasa wal ringgit wal ab ringgitain. Kalau dia kata harta pusaka si mati RM6, maka suami dapat separuh 3, mak hanya dapat RM1 saja. Sebab dia bukan 1/3 keseluruhan, tetapi 1/3 baki dan ayah akan mendapat RM2. Baik. Yang kedua ialah zaujatun, ummun dan juga abun. Sama juga. Kita bagi zaujah 1/4, kita bagi kepada mak dan ayah ini baki. Walaupun sepatutnya mak dapat 1/3, ayah dapat asabah, tapi tidak. Sebab dia adalah masalah yang khusus, iaitulah masalah namanya al-umariyatain ataupun gharrawain. Jadi kita bagi dulu, asal masalah ialah 4. Isteri 1/4 dia dapat 1, lebih lagi berapa anak-anak? Lebih lagi 3. 3 ini berapa bahagian mak? 1. Daripada 3. 1/3. 1/3. Sebab itulah namanya 1/3 daripada baki. Baki dia sepatutnya 4. Tapi dia 3. Jadi kita ambil 1/3 daripada 3, bermakna ianya adalah 1. 1. Buat apa pula 6? Ya Allah ya Tuhanku. Mari mana pula ni? Salah ni Ni adalah 4. Ini adalah 1. Yang ini 1. Yang ini adalah 2. Ni salah ni. Minta maaf banyak-banyak. Okey. Baik. Hadha huwa masalah al-umariyatain. Baik. Ustaz rasa sebab Ustaz copy dan paste sekaligus jadi dia ada sedikit masalah lah sebab ni zaujah, kalau zaujun betul ini adalah zaujah. Baik, hadha huwa ma tata'allaqu bimadha bi furud al-muqaddarah. Jadi masalah al-gharrawain al-umariyatain itu sulus al-baki itu anak-anak tengoklah betul-betul balik. Baik. Dah pukul 11 dah anak-anak, minta maaf banyak-banyak hari ni. Walaupun kita sambil-sambil kata orang berborak-borak ni, tapi mengambil masa yang cukup lama. Sepatutnya biasanya Ustaz habis dalam pukul 10.30. Lakin labak sabiha. Moga-moga insya-Allah esok anak-anak boleh menjawab dengan baik. Wa naktafi bihadzal qadar. Ustaz pun tak nak cakap banyak dah. Tenaga Ustaz dah habis, suara pun dah habis. Tadi sakit kepala ngak. Jadi setakat itulah saja dahulu untuk hari ini. Syukran ala mutaba'atikum wa ala hudurikum ayyuhal abna' wal banat. Terima kasih banyak-banyak kerana anak-anak semua sudi hadir pada malam ini. Dan yang tak hadir, anak-anak yang hadir tolong kongsilah Cuma kehadiran tu nampak macam tidak diambil Betul tak diambil? Boleh tak siapa-siapa yang tolong ambil kehadiran juga sekali? Jangan tak ambillah kehadiran tu, sebab Ustaz ada juga markah untuk anak-anak yang hadir. Jadi minggu depan tu minta tolong lain sama ada Daniel ke atau siapa-siapalah cuba, ataupun rasanya dulu Ustaz ada buat dah, nanti Ustaz tengok balik. Kita pakai borang yang lama pun tak apa. Sebab Ustaz pernah bersama dengan anak-anak dalam perancangan harta dalam Islam. Betul? Pengurusan harta Islam. Jadi insya-Allah Ustaz tengok baliklah borang tu untuk Ustaz minta anak-anak tanda kehadiran. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Ma'ziratan maratan ukhra ala ta'akhur. Terima kasih dan minta maaf sekali lagi di atas kelewatan. Insya-Allah yani naltaqi bikum. Yang penting Ustaz ucapkan selamat untuk menjawab assessment esok. Studilah ataupun boleh baca, boleh buat ulang kaji dan juga buat latihan. Yang hadir malam ni insya-Allah banyak latihan yang kita buat bersama-sama kerana contoh-contoh tadi. Jadi harap insya-Allah esok anak-anak tidak ada masalah untuk menjawab assessment tersebut. Fa naktafi bihadzal qadar. Nastaudi'akumullah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narakum bikulli khair. Hayakumullah. Syukran ya Ustaz. Afwan, syukran Syukran terima kasih saya ni. Syukran. Ustaz. Afwan, hayakumullah. Syukran. Syukran.